Bila Nabi Ibrahim alaihissalam telah memerintahkan dua orang anak baginda, iaitu Medan dan Midian, ini terdapat banyak dalam kitab-kitab tafsir, ya, saya boleh sahkan itu, bahawasanya diminta datang ke kawasan timur jauh, seolah-olah dia kena pergi balik ke tempat mak dia. Dan kita faham bahawasanya Medan Midian ini hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Keturah. Siapakah Keturah? Keturah merupakan wanita campa. Wanita campa, dan jika kita Google nan terang itu, dulunya adalah Keturah. Namanya Keturah. Tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal. Nama asal beliau adalah Imtali binti Yakfur. Ini disebut dalam Tabari. Imtali binti Yakfur ataupun Anmuta. Ada yang katakan namanya Anmuta. Tetapi apabila beliau sampai ke Palestin pada ketika itu melalui pelayanan orang-orang Phoenician, ya, maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah Keturah. Keturah ini di dalam bahasa Ibrani bermaksud bakhur, dalam bahasa Arab bakhur bermaksud kayu gaharu. Ini disebut dalam Jawad Ali. Profesor Jawad Ali menyebut benda itu dan ada dalam catatan itu. Ya, sebab itu kita boleh tahu, oh, maksudnya adalah Keturah itu bakhur. Bakhur dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Okey, apabila baginda Ibrahim alaihissalam pada ketika itu sibuk dengan melayan Ismail, kan dia kawasannya jauh-jauh antara Nabi Ismail, Nabi Ishak di Palestin, Nabi Ismail itu di Makkah. Dan apabila wafatnya Sarah alaihissalam, maka Ishak meminta baginda berkahwin dengan Keturah. Ishak Keturah masa itu menjadi pembantu kepada Siti Sarah. Menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan baginda Ibrahim AS. Dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal. Siti Hajar meninggal dulu, kemudian Siti Sarah. Apabila berkahwin, maka melahirkanlah 6 orang termasuk Midian itu tadi. Ya. Dan apabila diarahkan, itu saya back tadi, sekarang kita masuk kepada yang asal ni. Apabila diarahkan ke timur jauh itu, maka apa yang dikatakan oleh dua beradik tadi? Ayahanda ini ingin mengantar kami ke tempat yang jauh, ke tempat yang kami tidak biasa, ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami, ya, benda-benda yang liar. Kenapa kami yang dihantar? Kenapa Ismail dan Ishak bersama kamu? Itu disebut dalam kitab tafsir. Maka apa yang Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim AS jawab, itu yang diarahkan olehku. Itu yang diarahkan olehku. Kamu pergilah ke sana, kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapati di sini. Dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi umat terbaik, penduduk bumi yang terbaik. Kerana di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk dalam At-Tabari. Okey. Jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, maka Midian datang ke sini. Dan ketika dia datang itu, saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti melalui Sungai Batu. Di sinilah bermulanya sejarah Sungai Batu. Saya sudah berbincang dengan Prof. Mokhtar dan beberapa orang lagi. Daripada Sungai Batu untuk tembus ke Teluk Siam ada 2 sungai. Daripada Sungai Batu untuk ke Tanah Merah Kelantan ada 1 sungai. Maknanya ada 3 sungai. Dan sungai itu besar, 5 kali lebih besar daripada sekarang. Sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu di sana, melalui jalan itu. Ya. Jadi 2 sungai ini tembus ke Teluk Siam. Sekiranya anda membaca buku yang ditulis oleh Western Scholar sebelum 2017, anda tidak akan dapati bahawasanya sungai-sungai besar ini telah melalui Sungai Batu. Western Scholars akan menulis kapal-kapal akan melalui Kerah, kapal-kapal akan melalui Takwapa. Mereka tidak menulis tentang laluan Sungai Batu ini. Sebab pada waktu itu kajian Sungai Batu oleh Prof. Mokhtar belum lagi terhasil. Kajian Sungai Batu terhasil 2017.
Jadi daripada sini berlaku pelayaran besar-besaran. Kita maklum tadi, tu 6,000 BC, 6,000 BC airnya besar, airnya tinggi. Jadi dia punya kapasiti untuk kapal berlayar itu maritime punya kawasan itu tinggi. Kemudian bila masa dia sampai ke sini 2000 BC. Kalau 2000 BC air sudah surut sikit, tidak sebesar yang pertama itu tadi. Jadi daripada sini kita dapati bermulalah episod yang kita nantikan, iaitu bagaimana pula hubungan wakil daripada Midian itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sini. Sebab itu perkataan Ur yang digunakan, Mala itu adalah orang. Ur itu tinggi, orang tinggi. Itu disebut dalam kitab-kitab dalam bahasa Akadi, tulisan Akadi, bukan tulisan Hebrew. Kalau kata tulisan Hebrew, dia ambil sesudah itu. Tulisan asal adalah dalam tulisan Mesmariyah. Dia bukan dalam tulisan Sanskrit, bukan dalam tulisan Greek dan sebagainya. Dia mesti dalam tulisan Mesmariyah. Itu adalah tulisan yang diiktiraf oleh ahli sejarah dunia. Bahawasanya tulisan paling awal atas dunia ini ialah daripada Epik Gilgamesh. Ini kitabnya, Epik Gilgamesh, Malhamah Gilgamesh. Lebih kurang 4,000 BC. Diiktiraf oleh Profesor Tahar Bakir. Dan ia bukan bahasa Sanskrit. Justru kita maklum di sini bahawasanya akan ada satu isu besar di sini. Apakah bahasa di Sungai Batu pada ketika itu? Saya Profesor Dr. Saleh Yaakob. Saya produk ataupun keluaran Universiti Islam Antarabangsa. Takhusus saya, specialization saya dalam bidang falsafah Nahwu Arab dan pemikiran linguistik.